Bismillahirrahmanirrahim. Kepada hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa kesalahfahaman terhadap beberapa orang yang menuduh Syekh Nazim Al-Haqqani sebagai sesat. Dalam isu kali ini kita menjelaskan tentang dakwaan mendakwa wali menilai hadis dengan cahaya. Mereka berpendapat bahawa apa yang disebutkan oleh Syekh Nazim ini bercanggah dengan kaedah ilmu hadis, di mana hadis itu dinilai melalui perawi, antara thiqah dan tidak thiqah, dapat dipercaya atau tidak, kuatnya hafazan dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sayangnya mereka tidak mahu melihat konteks. Syekh Nazim sedang berbicara di depan orang awam. Apabila kita berbicara dengan orang awam, kita perlulah menggunakan bahasa orang awam. Lebih-lebih lagi Syekh Nazim adalah seorang yang sufi. Maka dia memakai kaedah yang terkenal di kalangan sufi. Contohnya, teks yang dimaksudkan. Di sini boleh tuan-tuan melihat bahawa tertulis, a murid asks, how do we know if a hadith is authentic? Syekh Nazim replied, if a trustworthy alim says or writes in a book that such and such is a hadith, you must believe. For example, Al-Ghazali. Jadi, kita dapat nampak bahawa Syekh Nazim bermaksud tentang ulama ahli sunnati wal jamaah yang terkenal, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tokoh sufi, memiliki kitab yang sangat penuh barakah dan manfaat di dalam ilmu tasawuf dan syariat dan akidah, iaitu bernama Ihya Ulumuddin. Dalam kitab ini, Syekh Nazim tidak mahu membahas tentang hadis ini sahih, daif dan lainnya kerana beliau sedang berbicara di depan orang awam yang sedang hendak mengharungi, membaca untuk menguatkan rohani dan keimanan mereka. Maka apabila berbicara tentang ini, Syekh Nazim menganggap bahawa ketika orang itu alim dan trustworthy, iaitu dapat dipercayai, so kita ambil darinya. Ibarat dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau belajar kitab fiqh Fathul Qarib lah misalnya. Kita baca, mengajar. Kita tak nilai. Ustaz, syarat dan rukun seperti ini, mana dalil dia, mana apa dia? Hadis dia, Quran dia, yang lain. Bukan kita kata tidak ada, bukan kita kata tak boleh tanya. Tapi bagi orang awam, dia kena fokus mengetahui dulu apa itu syarat dan rukun. Apa sahaja syarat dan rukun. Dan dia amal dengan solat. Apabila dia sudah menjadi alim, mustawa dia jadi tinggi, maka barulah dia perkakas ilmunya dengan ilmu jarhi wa ta'dil, ulumul hadis, usul fiqh, mana dalil-dalil sumber tadi. Dan inilah konteks perbicaraan Syekh Nazim. Lalu mereka menuduh Syekh Nazim mengatakan bahawa pad awliya to whom Allah Almighty has given light are different. They may listen to a man and see if light is coming from his speech. Jadi mereka memahami bahawa dengan teks ini seolah-olah Syekh Nazim tidak lagi memakai jarhu wa ta'dil atau ilmu hadis dalam menilai suatu hadis, tapi hanya cukup dengan cahaya. Dan mereka memperolok-olok Syekh Nazim. Sebenarnya kalau kita tergamaklah nak menyesatkan seseorang, perlulah ada hati-hati. Apakah Syekh Nazim berkata ini semata-mata tanpa ada sumber? Beliau sedang berbicara perkara yang terkenal di dalam ilmu tasawuf, iaitu ada diriwayatkan oleh salah seorang ulama hadis yang terkenal. Siapakah dia? Iaitu Al-Imam Al-Baghdadi. Imam Al-Baghdadi ini, dia mengarang kitab nama dia Usulul Ilmi Riwayah atau Al-Kifayah fi Ma'rifati Usuli Ilmi Riwayah. Dalam kitab ini ada hadis yang nombor 1313 atau riwayat atau kita panggil athar 1313 dan 1314 menyatakan lebih kurang seperti ini. Iaitu qala Ar-Rabi' bin Khuthaim, inna minal hadithi hadisan lahu daw'un kadaw'in nahar na'rifuhu wa inna minal hadithi hadithan
lahu zulmatun ka zulmatil laili nunkiruhu. Yang bermaksud, sesungguhnya bagi hadis, terdapat hadis yang baginya ada cahaya seperti cahaya siang yang terang, kami tahu dia. Maksudnya tahulah hadis tersebut sahih misalnya. Dan sesungguhnya daripada hadis ada hadis yang padanya terdapat kegelapan seperti kegelapan malam, maka kami pun mengingkarinya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau hanya kerana menyebut tentang cahaya, Syekh Nazim sesat, dituduh menyeleweng, melanggar konun di dalam penetapan hadis dan lain-lain. Apakah tuan-tuan dan puan-puan tak tergamak nak menyesatkan Al-Baghdadi ini? Seorang ulama hadis yang terkenal yang meninggal pada tahun 463 yang bernama Al-Khatib Al-Baghdadi Abi Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita kena hati-hati. Kita takut apabila kita terlalu bernafsu menyesatkan seseorang. Ulama-ulama besar lainnya juga akan ikut kita sesatkan. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Lalu ada yang kata, Ustaz, macam mana boleh cahaya menentukan sahih dan dhaifnya hadis? Kita bukan nak kata bahawa inilah metod baru yang perlu kita kembangkan di Malaysia atau di universiti-universiti di dunia. Bukan. Kita iktiraf bahawa ilmu hadis, ulumul hadis yang dikuasai hatta ulama-ulama yang terkenal, bahkan sufi sekalipun seperti Imam Subki, Mullah Ali Qari dan lain-lain. Mereka ulama hadis dan juga sufi. Bahkan keluarga Al-Ghumari misalnya di Maghribi, mereka juga seorang yang bertareqah, bertasawuf, tapi juga ahlul hadis yang bukan calang-calang orang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya belum jumpa lagi muhadis sehebat keluarga Humariyin di Malaysia ini. Saya belum jumpa lagi. Dan kita bagaimana mau menilai? Kita tidak kata bahawa Syekh Nazim membawa metod baru dan membatalkan metod lama. Tidak. Tapi ini mungkin. Saya sebut mungkin kerana beliau sudah meninggal. Kita tidak tahu apa yang berada di dalam hati beliau. Akan tetapi yang jelas, hadirin wal hadirat hafizakumullah, mentashih hadis zaman dahulu pernah disebutkan oleh ulama dengan cara mukasyafah. Tashihul hadis bil mukasyafah. Mensahih atau mendaifkan hadis melalui jalan mukasyafah. Kerana mukasyafah ini adalah pemberian Allah kepada seseorang walinya. Dan dengan mukasyafah ini, dia melihat dan dia mengetahui hadis itu mungkin sahih atau daif. Dan of course, dia tidak ada pada diri saya atau mungkin orang-orang yang kita jumpa hari ini tidak ada. Kerana apa? Kerana dia adalah nau'un minal karamah. Salah satu bentuk daripada karamah. Dan bukan kita nak gunakan mukasyafah ini untuk sekarang mengatakan hadis ini sahih, hadis ini daif. Bukan. Kita hanya nak bayangkan konteks bagaimana ketika Syekh Nazim menjelaskan tentang cahaya tadi. Cuba kita lihat petikan salah seorang ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah dari Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Beliau bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ulama yang menggabungkan semua jenis fan ilmu. Dia memiliki kitab yang terkenal, Kashful Hummah an Jami'il Ummah. Dalam ini beliau berkata, Qala Syekhuna radhiyallahu anhu, telah berkata guru kami radhiyallahu anhu. La'alla sawab, mungkin yang betul adalah Ali Al-Khawas namanya. Hadzal hadisu, hadis ini, walladhi qablahu, dan yang sebelumnya, rawainahuma, telah kami riwayatkan keduanya, an ba'dil arifina, dari setengah daripada orang-orang yang arif billah, maksudnya para wali lah. Anil Khidri, datang daripada Khidir alaihi salam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa huma indana sahihani. Kedua-dua hadis ini di sisi kami adalah sahih. Fi a'la darajatis sihah, di dalam derajat kesahihan yang paling tinggi. Wa in lam yusbidhuma al-muhaddithuna, walaupun ahli hadis tidak mensabitkan keduanya, ala muqtada istilahihim, sesuai atau menurut istilah mereka, wallahu alam. Saya bukan nak kata bahawa kita perlu membawa pendekatan ini di dalam dunia fatwa kita, tidak.
Tapi kalau hanya kerana kalam Syekh Nazim yang menceritakan ulama dahulu seperti Imam Ghazali, seperti ulama-ulama yang hebatlah yang dahulu, dan kerana cerita itu beliau disesatkan, dihina, walaupun dia umamun qad khalat, umat yang telah lalu, maka kenapa tidak mengeluarkan kata-kata yang sama terhadap Imam Sya'rani? Biar seluruh rakyat Malaysia tahu bahawa Fulan bin Fulan hari ini yang ada PhD misalnya telah berani menyesatkan Imam Sya'rani. Sebut saja, kenapa takut? Sebut, Imam Sya'rani sesat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Imam Sya'rani berbicara ini bahkan di dalam kitab Mizan Kubra, iaitu suatu kitab yang membahas kitab fiqh. Contohnya di dalam juz 1 muka surat 30, hadzal hadithu wa in kana fihi maqal indal muhaddithin fahuwa sahihun inda ahli al-kashfi. Cuba lihat hadis ini. Hadis ini walaupun ada perbicaraan di kalangan muhaddisin, tapi dia adalah sahih di sisi ahli kasyaf. Cuba sesatkan, keluarkan fatwa. Syekh Abdul Wahab Sya'rani sesat. Cuba. Dan di sinilah ingin saya contoh. Mungkin ada yang kata, Ustaz, itu Abdul Wahab Sya'rani. Padahal Abdul Wahab Sya'rani, menurut pengalaman saya, dia memiliki kitab hadis atau dipanggil dengan Muqaddimah fi Ilmil Hadis. Dicontohkan macam mana dengan Imam Suki. Saya ingat lagi Imam Suki juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin tu dia menilai kembali, ada dia kata la aslalahu, tidak ada asal baginya misalnya. Imam Subki ni dia sufi tapi dia tak ikut pun macam apa yang dikatakan oleh Syekh Nazim. Dan dalam hal ini kita kena faham, apabila kita berbicara takhrij Ihya Ulumuddin, maka kita jujur, kita takhrij. Kita lakukan, ini sahih, ini dhaif, ini tidak dijumpakan asal. Dan saya tidak tahu apakah Imam Subki sampai berani menyebutkan bahawa Imam Al-Ghazali ini banyak memenuhkan kitabnya dengan hadis-hadis palsu, maka Imam Ghazali wajib disesatkan. Saya rasa tidak sama sekali. Bahkan Imam Subki di dalam kitabnya berjudul Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Boleh lihat kitab ini. Di dalam kitab ini, juz 6, muka surat 258-260. Beliau menceritakan sebuah kisah, iaitu kitab Ihya Ulumuddin yang pernah dibakar atau hendak dibakar oleh seorang alim daripada Maghribi bernama Ibnu Hirzihim. Ini dia tuan-tuan Muhammad. Syekh Abdul Hasan bin Hirzihim dengan dikasrah haknya. Jadi Hirzihim ni terkenal lah kalau tuan-tuan pergi ke Fes. Maka tuan-tuan akan pergi ke Babul Futuh, suatu pemakaman yang besar. Para wali banyak di atas sana. Salah satu makam tersebut adalah Ibnu Hirzihim. Kalau kita pergi ke makam tersebut, kita akan lihat bagaimana makam itu berbeza dengan makam-makam yang lain. Kerana ulama Fes sejak dahulu mengakui Ibnu Hirzihim adalah seorang wali Allah. Di dalam kitab Imam Subki ini, seorang ahlul hadis, faqih lagi hebat, yang mengeluarkan fatwa bahkan bahawa Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah sesat, itu Imam Subki yang keluarkan fatwa untuk ditangkap misalnya. Di dalam kitab ini dia menyebutkan apabila Ibnu Hirzihim ingin membakar kitab Ihya Ulumuddin dan menganggap dia adalah bid'ah yang melanggar sunnah dan lain-lain, maka suatu hari dia itu tidur dan di dalam mimpinya dia bertemu Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, dan lalu duduk di tengah-tengah itu ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dia berdiri dan dia bawa tangannya itu membawa kitab Ihya Ulumuddin ini. Bila dilihat di teks ini, lalu dia kata, "Ya Rasulullah, ini musuh aku." Maksud dia Ibnu Hirzihim ni musuh aku. Dia kata basically mudah dia, kitab yang aku karang ni bukan daripadamu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, apabila setelah meneliti, melihat, dia jawab ini adalah kalamku. Maka akhirnya apa yang diminta adalah untuk dihukum Ibnu Hirzihim tersebut dengan sebatan yang menyebabkan dia sakit sampai dia terbangun. Apabila dia bangun, dia masih merasakan bekas-bekas sakitnya. Dan sejak itu dia bertaubat dan dia menjadi seorang sufi yang hebat,
mengaji kitab Ihya Ulumuddin, mengajar kitab Irsyad Imam Juwaini dan kitab-kitab lain, dan dia memiliki murid yang terkenal iaitu bernama Al-Imam Al-Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abu Madian Al-Ghawth. Ini Syekh Abu Madian Al-Ghawth yang nanti memiliki murid Abdul Rahman Jaril Mustafa, memiliki murid Maula Abdul Salam bin Mashish, memiliki murid iaitu Sayyid Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, dan Imam Asy-Syadzili telah mengajarkan atau menjadi guru kepada beberapa ulama besar yang sampai kepada Imam Subki rahimahullah. Berarti sanad cerita ini bukan sanad palsu, dia adalah cerita benar dan dia adalah pengalaman mimpi. Kita bukan nak kata bahawa mimpi boleh mentasih hadis, tidak. Tapi dia hanya ibarat bagaimana pengalaman ulama-ulama sufi dulu dengan tajribah atau pengalaman pribadinya, iaitu terdapat penilaian-penilaian hadis dengan cara kasyaf. Maka Syekh Nazim Al-Haqqani tidak bukan hanya menceritakan apa yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Dia menceritakan secara jujur apa yang dia tahu. Tapi of course dia tidak detail satu persatu nama tersebut kerana ini adalah sobath, ini adalah ceramah di depan orang awam. Yang kemungkinan transkrip tersebut juga tidak sempurna. Apabila kita tahu ini, apakah hanya kerana kata mentashih hadis dengan cahaya dapat menjadi asbab untuk kita sesatkan orang tersebut? Ulama yang banyak berjasa kepada umat Islam seluruh dunia yang dimuliakan oleh banyak orang, tepuk dada, tanya selera. InsyaAllah kita tetap kena memiliki sifat adil dan melihat dengan gambaran yang lebih luas, big picture. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum.